Mic check 1 2 1 2. Hello, my name is Juan Budiman and this is Pot Bola. Tadi korang ada sentuh pasal standard of referee tau. Dekat Malaysia ada 4 level. And then kau cakap dekat Premier League ada 9 levels. Aku kalau boleh nak korang elaborate more. Sebab aku pun nak faham pasal benda ni. Okay, kalau kat Malaysia ni, dia ada 4 level. Level yang paling rendah, level C. C ni pengadil dengan pembantu pengadil untuk liga yang lebih rendah. Okay. Lebih rendah. Level B adalah minimum untuk dia boleh mengadili perlawanan Piala FA, Liga M3, M3, Piala Presiden, Piala Belia dan sebagainya lah. Kalau untuk level yang lebih tinggi, pembantu pengadil sekurang-kurangnya level A1. Okay. Dan level A yang paling tertinggi adalah untuk MSL dan MPL lah. Big Bash pun pakai yang ni? Big Match pun kita akan ambil yang MSL dengan MPL lah. Tapi selain daripada tu, ada jugalah pengadil yang Bash FIFA tu lain pula. Tapi kita tengok 4 kelas ni sebenarnya apply juga dekat macam contohnya dekat Singapura. Singapura dia punya kelas tapi berbeza lah. Kita guna ABC, dia orang guna 1, 2, 3 dan dia ada 3A. Kalau Jepun, dia pun sama juga tapi dia guna 1, 2, 3, 4. Alright. Tadi cakap untuk UK ni yang kita tahu kita ambil yang paling rendah sekali adalah trainee lah. Level paling rendah. Lepas tu level paling tinggi yang pergi EPL apa semua tu dah level 1. Alright. Itu standard referee yang ada yang kita tahu sekitar Asia dengan kita ambil EPL lah tadi. Kau tadi ada petik pasal FIFA appointed ref. Juan, kita kat Malaysia ni ada? Ada. Kita tak adalah teruk sangat referee di Malaysia ni sebenarnya. Aku ref kayu je Juan. Sebabnya tiap-tiap tahun dia referee atau FIFA akan keluarkan satu senarai di mana dia akan appointed referee seluruh dunia yang mana-mana dia punya affiliates lah basically kan. Setiap negara tu akan ada numbers of referee yang appointed FIFA. So kalau kat Malaysia ni yang mana mengadili perlawanan MSL atau MPL, kalau kau tengok ada perbezaan di baju dia. Dia ada badge FIFA. Baru kan? faham. Dia ada badge FIFA dengan badge FAM. So yang FAM ni FAM punya level lah, national punya level. Kalau yang FIFA ni dia boleh officiate international punya match. Dan bila kau nampak ni maknanya dia ni yang dah appointed ataupun kita dah propose, FAM propose untuk FIFA jadi FIFA punya referee kan. So di Malaysia kau agak-agak ada apa-apa? Aku rasa kalau kau cakap pasal batch tadi kan, aku nampak macam 2-3 orang lah. Malaysia ada 5. 5 banyak ramai. Tahun 2020 Malaysia ada 5. Thailand ada berapa? Thailand ada 6. Singapura ada 5. Japan, China, Korea ada 7. So tak banyak beza pun sebenarnya. Kita satu level je lah kan. Boleh dikatakan satu level lah. Boleh lah mengadili perlawanan international. Cumanya mungkin kontroversi yang kita selalu tengok ni mungkin dia punya cara dia officiate tu tak konsisten lah mungkin. Keputusan tu tak konsisten. Mungkin minggu ni okey, minggu depan tak okey. Dia sebenarnya bergantung kepada interpretation pada law. Interpretasi. Jadi kadang-kadang kita faham lain, pengadil nampak lain. Dan kita ni satu lagi, kita ada peluang untuk tengok replay. Dan sebagainya. Pengadil ni apa yang dia nampak masa tu, apa keputusan dia, itulah dia. It's a split second decision lah. Dan kadang-kadang yang jadi masalah ni bila kedudukan pengadil tu lah. Kan? Kedudukan kalau dia tak nampak, terlindung dan sebagainya, tu yang kadang-kadang boleh terlepas pandang. Tapi itu tak sepatutnya jadi alasan. Sebab dia pengadil kan. Kita bagi dia kepercayaan untuk dia mengadili perlawanan itu kan. Dan sekarang ni pula zaman moden ni, menang kalah tu dia banyak impact dia kan. Kau bayangkan kalau English Premier League menang kalah tu 100 juta, kau dah either kau promote atau kau tak promote. 100 juta pound sterling. Kalau kat Malaysia pun sama juga kan, kau relegate ataupun kau promote disebabkan oleh keputusan pengadil. Pun tak fair lah, walaupun
Dulu-dulu sebelum VAR tu dia bagi tahu dah kita kena hormat pengadil ni kan. Pengadil ni seorang yang kita percayai kan. Tetapi dengan zaman moden sekarang ni, dengan VAR, dengan replay, dengan broadcasting punya cara kamera tu, macam perlukan pembaharuan lah. Perlukan reform dalam Malaysia punya referee punya sistem. Semua benda yang berkaitan dengan bola sepak, semua bergerak melangkah ke hadapan. Okay. Jadi pasal tu pengadil ni pun terpaksa juga bergerak mengikut arus perkembangan ni. Kalau kita tengok sekarang ni dengan adanya VAR, online teknologi, kita tak tahu apa lagi yang akan digunakan lepas ni kan. Dan satu lagi perubahan dari segi rule pun dia tiap-tiap tahun akan ada. Betul. Jadi pengadil ni memang perlu sentiasa alert. Dia perlu jaga dia punya reputasi jugalah untuk dia mengadili. Sebab macam yang cakap tadi, melibatkan keputusan tu boleh melibatkan banyak perencatan perlawanan. Dari segi wang, kalau kita tengok EPL pun kedudukan liga tu main peranan tu. Kalau Liga Malaysia ni mungkinlah kita tak nampak sangat impact dia kan. Tapi itulah dia. Sekarang ni zaman makin maju. Of all the problem, aku rasa bila kita ada masalah, kita mesti ada solusi lah. Di pot bola kita biasanya kita akan bagi solusi dari segi fans punya side lah kan. So what is your solution about problem of the referee in Liga Tempatan kita? Aku rasa berbalik semula. Dia apa yang kita tengok sekarang ni ataupun apa yang kita alami sekarang ni is only on the surface saja. Kan? Okay. Sebab referee ni orang yang sama je tiap tahun kan. Berpusing-pusing kat situ sampai orang boleh tengok track record dia kan. Dan kau pernah adil perlawanan Liga Tengah. Lepas tu dia cari sama-sama yang lama. So we need a new breed of referee. We need a young referee, and in order to do that, kau kena ada program pembangunan yang betul-betul in the structured way lah kan. Masalahnya kita sekarang ni, bila referee ni, kita hanya bercerita referee ni apabila ada isu. Kan? Kita jarang-jarang kita nampak ada maklumat yang diberikan daripada FM ataupun daripada MFL tentang referee. Kalau ada pun kau nak buat PMOM, dia keluar satu kenyataan media, lepas tu dia senyap 3 tahun. Dia nak buat program pembangunan referee, dia buatlah satu acara kan, kita release, launch, okay, semua settle, dalam masa 3 tahun kita akan ada professional referee, kita akan ada itu, kita akan ada ini, tetapi tak ada follow up. Sampai sekarang tak ada cerita langsung. Macam dia dah hilang je macam gitu. Betul. So these are the things yang kita we have to start to look into lah. Pengadil kita pun yang sekarang part timer ni bersedia ke untuk tinggalkan dia punya day job untuk ambil jadi pengadil je? Kalau gaji setimpal okey je sebenarnya. Banyak je duit, cara-cara untuk dapatkan duit. Sponsor pun boleh juga. Sponsor kan dulu di Premier League ada AirAsia. Yes. Kan? AirAsia ni kalau kau sponsor pasukan, mungkin kalau di Liga Malaysia 11 kali 22 kali. Tapi mungkin diorang ada fikir juga. Sebab pengadil profesional tak salah umur sampai 40 atau 45. Kan? Tak kisah pun kalau dia fit, dia boleh lepas fitness test. Dia pun ada fitness test dia sendiri, dia ada exam dia sendiri. Kalau dia lepas, if he is fit regardless of his age, dan dia okay. Yalah, mungkin kalau contohlah program tu boleh beri jaminan dengan ganjaran. Lepas tu katakan apa-apa berlaku pada dia, ada insurans dan sebagainya, katakan cedera, dia dah tak boleh officiate. Kan? Ataupun mungkin terpaksa rehat. Jadi ada jaminan apa semua, mungkinlah boleh menarik. Dan satu lagi sebenarnya, pengadil yang ada sekarang ni mungkinlah peluang diorang, sebab diorang ni akan jadi pioneer, betul? Pioneer. Dan akan ada peluang untuk diorang, untuk kalau ada akademi tu, diorang lah mungkin akan jadi tenaga pengajar. Diorang lah mungkin yang akan duduk dalam pengadil profesional punya organisation untuk jalankan day to day punya aktiviti. Betul. Dan sebagainya. Dia macam kita ambil contoh Arab Saudi. Kan? Arab Saudi dia faham dia ada gap in terms of dia punya referee, dia ada jurang, dia perlu perbetulkan, dan dia tidak ada orang-orang di negara itu sendiri yang boleh tolong dia. Jadi apa dia buat? Dia banyak duit, dia appoint Mark Clattenburg. Kan, seorang
pengadil yang legend lah di Premier Betul. League kan. Suruh dia bersara, kau pergi datang Arab Saudi, kau pergi ajar referee Arab Saudi supaya referee-referee ni semua akan pergi ke satu level yang lagi hebat kan. So mungkin kita boleh ambil contoh ini kan. Kalau NFDP boleh ambil Lim Tiong Kim, kenapa kita tak boleh ambil pengadil yang hebat-hebat, berkaliber untuk ajar pengadil-pengadil kita? Betul. Belajar tak ada masalah kan. Kalau ada apa pengadil daripada Jepun, daripada Korea, kita ambil ajar pengadil-pengadil kita. Tapi benda tu aku suka tadi pasal kau cerita pasal program My Pro. RS kan. Adakah itu solusi pengadil masalah pengadil? Program boleh je buat program, tak ada masalah pun tiap tahun kita buat program. Tapi adakah kita nak ikut program itu? Adakah kita ada piawaian yang hebat, betul-betul kan? follow. Yang betul-betul follow. Adakah kira every single year kita akan keluar report cakap kat dia, okay, where are we now? Are we behind or are we on track? Kan? Itu yang kita kena ada. Program saja kalau tak ada result pun tak guna juga. Kalau kita tak ada tenaga pengajar pun tak guna juga. Maksud kau kat sini kau nak end product tu kita tak nak lah ada program yang short sendiri. Kita tak nak lah program just because kita nak ada program, put it on the piece of paper, okay kita ada program, kita comply. Tapi still produk itu tidak ada lagi. Itu mungkin program akan datang. Tapi untuk sekarang ni pun kita kena cari solution juga. Bila kita nampak ada keputusan-keputusan yang mungkin dipertikaikan, keputusan yang memang mungkin salah daripada pengadil, jawatan kuasa yang mengadili, jabatan kuasa pengadil ni, diorang kena ada tindakan juga. Apa action untuk diorang tapi sebelum ni perbaiki. senyap ke? Sekarang ni kita kurang nampak lah. Kita tak faham. Kita tak maklum pasal apa-apa tindakan. Bila ada keputusan kontroversi ni, apa yang FAM dengan dia punya jabatan ni, tindakan diorang. Pengadil tu kadang-kadang kita tengok keputusan minggu sebelum tu kontroversi. Minggu ni still akan mengadili perlawanan. Tapi kalau kat luar kita dengar kadang-kadang ada juga pengadil yang direhatkan. Okey. Kan? Direhatkan. Direhatkan. Memang dia macam digantung lah. Jadi dia mungkin berapa 2-3 minggu tak boleh mengadili perlawanan dan sebagainya. Tapi dekat sini sekarang ni mungkin antara sebab pasal pool of referee yang kita ada ni untuk level 1. Kan level A tadi tu A1 mungkin kurang. Jadi kita terpaksa guna pakai semua yang ada ni. Jadi kita cuma perlu ada tindakan macam mana untuk perbaiki kan. Dan mungkin juga perlu ada penjelasan. Kalau ada setengah-setengah keputusan tu, cuma kadang-kadang bila dah keluar penjelasan ni nanti akan jadi kontroversi lagi. Macam cakap tengok betul lah tu, patutnya tak penalty kan. Ataupun yang tu patut red card, yang ni tak patut red card. Orang kan still sambung cakap. Blame lagi. Jadi mungkin untuk elakkan kontroversi tu kadang-kadang diorang pun elakkan daripada comeback datang cakap sebenarnya keputusan tu betul ke, keputusan tu salah ke. Mungkin dia orang buat secara dalaman. Tapi tak perlu semua tu. Tak perlulah defensif sangat. Kalau kau jadi referee board ke, referee committee ke, tak perlu defensif sangat kan. Benda dah jadi, kita pun faham kan. And then you take action lah. Kan. Macam itu. So kita ada baki perlawanan Liga Super lagi tau after this. So Juan, kau ada pesanan mungkin kepada pengadil atau mungkin kepada penyokong kat luar sana untuk pengadil? Dia sebelum kita tutup dulu, aku nak cerita mungkin sebagai long term plan dia, we have to go back to the original punya plan kan. Kalau ada F30 kita kena follow F30. Jangan deviate. Kalau kau ada next 50, we follow through and next 50. Jangan deviate. Jangan buat show sendiri tukar-tukar pula. Tukar presiden, tukar plan. Kan tukar CEO, tukar plan. Tak boleh gitu. Stick to the plan. So lagi 50 tahun everybody is understand apa yang kita kena buat kan. So itu long term. On the short term mungkin first thing yang dia kena buat is betul-betul jadikan PMOM ni jadi satu reality. Okay? You get money, you get sponsor, you do whatever you have to do, just make it right first. Okay? So untuk kompetensi pula mungkin bila PMOM tu dah settle, dah ada duit, mungkin kau boleh hire as a temporary punya gap kan, stop gap ni mungkin boleh ambil referee daripada luar. Referee Thailand, referee Korea, Japan. Untuk perlawanan-perlawanan yang tertentu lah. Mungkin bukan setiap kalau banyak duit boleh je, tak ada masalah pun sebab kau dah swasta dan kau ref yang ada certification, so tak ada masalah.
So maknanya sebelum ni, bila kau cakap macam tu, sebelum ni Duli Yang Amat Mulia Tunku Abang Ketua Johor dia cakap pasal nak ambil ref luar. Tapi dia ada petik satu kenyataan yang kalau boleh daripada Japan kan. So is that dia punya orang kata apa, cita-cita yang jauh dah nampak apa yang berlaku kat sekarang ni. Itu mungkin short term punya plan untuk kereta apa benda sekarang ni. Gap sekarang ni. Tapi untuk long term macam Juan cakap tadi, yang benda tu yang solution dia. Short term mungkin lah kalau kita rasa gap pengadil kita dengan keputusan-keputusan yang ada sekarang ni terlampau jauh, mungkin terpaksa cari solution ambil pengadil daripada luar. Aku go back to my question sebab Juan dah potong aku tadi. Kita ada baki Liga Super, perlawanan Liga Super lepas ni. So any advice untuk penyokong ataupun kau nak advice pengadil tak boleh pula Juan. Penyokong lah. Amin. Okay, kita terpaksa terima, suka atau tak, pengadil ni adalah sebahagian daripada permainan bola sepak. Betul. Walaupun keputusan tu kadang-kadang tak memihak kepada pasukan yang kita sokong, kan? Ataupun memang keputusan tu jelas salah lah, walaupun kena kat pasukan lawan ke apa. Kita kena terima kesilapan tu, tapi kita tak boleh biarkan kesilapan tu berterusan lah. Betul. Tu je. Support bola punya conclusion, pengadil juga manusia. Thanks for watching, thanks for listening. This is Sport Bola, the guys talk about football. Ciao.